Percuma Demi Watch. Program baru untuk anggota NS Spesialis Siber raih ijazah keselamatan siber di NUS. Pergolakan Politik Malaysia, Dr. Mahathir cabar keputusan Parti Bersatu hentikan keanggotaan beliau. Kerja keras seorang wanita muda untuk bantu biaya perubatan penyakit bara ibunya. Ikuti semua laporan itu dalam berita 8 malam nanti. Seikhlas ucapan tanda ingatan. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Dari Suria, Warna dan Ria. #Raya Bersatu. Berita jam 8 malam. Sejak Mac lalu, lebih 4,000 syarikat telah memotong gaji bulanan sekitar 25%. Jumlah kematian pesakit COVID-19 di Indonesia sudah melepasi 1,500 orang yang tertinggi di Asia Tenggara. Para anggota NS sepenuh masa berpeluang raih ijazah dalam bidang keselamatan siber di NUS. Salam sejahtera. Gaji bulanan kira-kira 150,000 pekerja dipotong lebih 25% sejak 12 Mac lalu. Menteri Tenaga Manusia Josephine Teo berkata, potongan gaji itu dilakukan oleh lebih 4,000 syarikat yang telah memberitahu kementeriannya. Keadaan itu dijangka bertambah buruk. Dalam wawancara media, Cik Teo juga berkata jumlah pemberhentian pekerja mungkin bertambah dengan banyak selepas tempoh circuit breaker apabila kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi dapat dilihat lebih jelas. You are going to have many more job seekers than jobs available because this is an unprecedented. You've never seen a pandemic hit us like that. So a mismatch in the timing, a mismatch in the scale. Over and above mismatches in jobs and skills, over and above mismatches in wage expectations. Layer on these two other very significant challenges. Cik Teo menambah bahawa pada Mac lalu ada 71 kerja kosong bagi setiap 100 orang yang mencari kerja berbanding 84 kerja kosong bagi setiap 100 pencari kerja pada akhir tahun lalu. Bagi pihak pemerintah, ia akan mewujudkan segera kerja kosong dalam tugas berkaitan COVID-19 seperti pegawai swab dan pengurusan keselamatan. Satu lagi cara dengan menambah dalam jumlah yang besar peluang di bawah program pelatih untuk menyiapkan mereka memasuki pasaran pekerjaan apabila keadaan pulih. 25,000 peluang pelatih dijangka diwujudkan tahun ini dan syarikat-syarikat digalakkan menarik penyertaan dari graduan baru serta golongan pertengahan kerjaya. Dalam pada itu, MOM turut menyatakan bekerja dari rumah masih perlu diteruskan meskipun negara ini menarik semula langkah-langkah pemutus rantaian secara bertahap-tahap bermula 2 Jun nanti. MOM menambah langkah-langkah keselamatan tetap perlu dilaksanakan bagi mengurangkan risiko penularan COVID-19 dalam kalangan masyarakat. MOM menyatakan ia akan menjalankan pemeriksaan dan tempat-tempat kerja mungkin perlu ditutup sekiranya mereka mendapati pekerja yang boleh bekerja di rumah tidak melakukannya atau pekerja didapati tidak mematuhi langkah-langkah pengurusan selamat. Garis panduan oleh kementerian itu antara lain merangkumi memakai pelitup, menggunakan peralatan pelindungan peribadi yang penting pada setiap masa selain memuat turun dan mengaktifkan aplikasi Trace Together. Singapura melaporkan 611 kes baru jangkitan COVID-19 setakat tengah hari tadi. Ini membawa jumlah keseluruhan kepada 33,860 kes.
Menurut Kementerian Kesihatan, sebahagian besar kes baru itu adalah para pemegang permit kerja yang tinggal di dormitori-dormitori pekerja asing. 3 kes baru itu adalah rakyat atau penduduk tetap Singapura. Perincian dan perkembangan lanjut mengenai kes-kes tersebut akan diumumkan malam ini. Sehingga semalam, lebih 18,000 pesakitnya telah disahkan sembuh sepenuhnya. Jumlah kematian kerana COVID-19 di Indonesia sudah melebihi 1,500, iaitu yang tertinggi di Asia Tenggara. Bilangan kes jangkitan virus itu secara keseluruhannya pula sudah melebihi 25,000 dengan tambahan 678 sejak semalam. 24 lagi pesakitnya meninggal dunia. Wilayah Jawa Timur antara yang mengalami pertambahan besar kes baru COVID-19 hingga amat membebankan hospital-hospitalnya. Semalam, 171 kes baru penyakit itu dicatatkan di wilayah ini menjadikan jumlah keseluruhannya lebih 4,300. Jumlah itu yang kedua tertinggi selepas bilangan kes di Jakarta. Pada Rabu lalu, Presiden Joko Widodo berkata Jawa Timur perlu diberi perhatian utama memandangkan kenaikan besar jumlah kes baru di wilayah ini. Di Filipina pula, sekatan-sekatan untuk membendung penularan virus COVID-19 di ibu kota Manila akan dilonggarkan mulai Isnin ini 1 Jun. Presiden Rodrigo Duterte memberikan persetujuannya berdasarkan saranan-saranan pasukan bertindak antivirus corona negaranya. Bagaimanapun, beliau juga memberi amaran krisis COVID-19 masih lama untuk berakhir. Manila dikenakan kepungan ketat sejak 11 minggu lalu. Mulai Isnin ini, ia akan diletakkan di bawah peraturan kuarantin umum masyarakat. Ini bermakna hampir semua tempat kerja, kedai dan pengangkutan awam boleh beroperasi semula. Pergerakan masuk dan keluar Manila dibenarkan. Orang ramai juga boleh berkumpul semula tetapi tidak lebih 10 orang. Sungguh pun begitu, pihak berkuasa masih boleh mengenakan kepungan di tempat-tempat berisiko tinggi. Selain itu, sekolah-sekolah masih ditutup dan restoran hanya boleh menjual makanan untuk dibawa pulang. Korea Selatan mengenakan had kepada jumlah murid yang kembali ke sekolah di dalam dan sekitar ibu kota Seoul. Ia sebahagian daripada usaha untuk menangani kes jangkitan baru COVID-19 yang mengancam kejayaan negara itu membendung penularan virus tersebut. Menurut pihak berkuasa, hanya 1 daripada 3 murid di tadika dan sekolah rendah di kawasan metropolitan Seoul dibenarkan menghadiri sekolah secara fizikal setiap hari. Mereka yang tidak ke sekolah pula akan melakukan pembelajaran dari rumah. Minggu ini, Korea Selatan mengenakan kembali beberapa langkah keselamatan di Seoul serta wilayah-wilayah di sekelilingnya selepas kelompok-kelompok baru kes jangkitan COVID-19 dikesan. Ini termasuk jangkitan di sebuah gudang penghantaran barangan e-dagang yang besar. Khamis lalu, Korea Selatan melaporkan kenaikan tertingginya dalam jumlah kes jangkitan baru COVID-19 dalam masa hampir 2 bulan. Namun jumlah itu hari ini merosot kepada 58. Buat masa ini, muzium, taman-taman serta galeri-galeri kesenian ditutup semula selama 2 minggu bermula hari ini. Sementara syarikat-syarikat digesa memperkenalkan kembali cara bekerja yang fleksibel. Selepas digantung sekitar 2 bulan, perbicaraan kebanyakan kes di mahkamah akan disambung pada 8 hari bulan depan. Ikuti juga nanti perkembangan pergolakan politik di Malaysia. Dr. Mahathir cabar pemecatannya dari Parti Bersatu yang ditubuhkan beliau. Jimat tenaga dan wang hanya dengan Mitsubishi Electric Starmax Aircon, mudah dibersihkan dan tiada bunyi bising.